Agama Islam bertujuan mengembalikan manusia kepada fitrah kebaikan sekaligus mengajar supaya hidup dalam suasana rukun harmoni. Islam menyeru kepada menegakkan kebenaran. Ia mahukan umatnya menentang kezaliman dan kejahilan. Islam memperjuangkan kebebasan yang berasaskan nilai murni dan luhur. Atas nilai-nilai inilah Islam bertapak kokoh di bumi India. Kembara jejak Rasul di bumi India seterusnya menempuhi perkampungan Hunggun. Di sini kami temui beberapa buah kampung lagi di mana kebanyakan penduduknya beragama Islam. Ketika sampai di Sungai Krishna, sempadan Andhra Pradesh dan Karnataka, kami bertembung dengan polis. Kehadiran kami dialu-alukan apabila dimaklumkan bahawa tujuan kami membuat penggambaran televisyen. Sebenarnya, kami sedang melintasi sebuah jambatan paling penting dalam negeri Karnataka. Jambatan ini kebetulan merentasi sungai terpanjang di Karnataka, turut berperanan sebagai satu-satunya laluan menghubungi dua negeri melalui sungai. Pada ketika hampir 20 hari di India, kembara kami melalui Mysore, Bangalore, Hospet, Bijayapur, dan kini menuju Hyderabad. Likuan perjalanannya serba mencabar, jaraknya melebihi 4,000 kilometer. Kami tiba di bandar Hyderabad menjelang malam. Suasananya bagai di sebuah bandar dalam negara Arab. Kebanyakan kaum wanitanya mengenakan purdah. Hyderabad, ibu negeri Andhra Pradesh, terletak kira-kira 800 km dari Bangalore, ibu negeri Karnataka. Bandar kelima terbesar di India dengan jumlah penduduknya menjejah 7 juta orang. 55% penduduknya menganuti Islam. Hyderabad, bandar kembar Secunderabad. Kedua-dua bandar ini dipisahkan Husain Sagar, sebuah tasik buatan manusia. Hyderabad diasaskan Husain Shah, wali dalam tahun 1562. Bandar berusia 400 tahun ini dipenuhi kecantikan semula jadi dengan wujudnya masjid, menara-menara, bazar, jambatan-jambatan lama, bukit dan tasik. Bandar Hyderabad kemudiannya dibangunkan secara aktif oleh Sultan Muhammad Quli Qutub Shah semasa pemerintahannya pada tahun 1590 hingga 1591. Kami kini bersedia untuk merakam satu lagi mercu tanda Islam, Kota Lama Golconda. Golconda tempatnya di atas bukit. Kedudukan ini amat strategik bagi meninjau keseluruhan kota Golconda dan bandar Hyderabad. Sesetengah ahli sejarah mendakwa kota kubu Golconda ini berusia lebih daripada 2000 tahun.
Apa yang pasti, dinasti Qutub Shahi telah memakmurkan kota ini selama hampir 170 tahun dari tahun 1518 hingga 1687. Banyak pengubahsuaian dibuat, terutamanya ketika era dinasti Sultan Quli. Ini bahagian hadapan masjid, selebihnya tanah lapang untuk jemaah mengerjakan solat secara beramai-ramai. Masjid ini diasaskan Sultan Ibrahim Qutub Shah yang memerintah antara tahun 1550 hingga 1580. Kesemua sistem air pancut dalam istana berfungsi dengan uniknya. Sebuah tangki besar disediakan di tingkat paling atas untuk memberi tekanan pada yang lain. Kami tidak dapat bayangkan bagaimana kerja-kerja memunggah bongkah-bongkah batu dilakukan. Tempatnya jauh beratus kilometer. Ini salah satu lagi bukti keunggulan dan keunikan seni bena zaman dahulu. Mereka bentuk dindingnya boleh memantulkan bunyi secara berulang kali. Ini kawasan tentera diraja berlatih perang. Malah tentera berkuda dan gajah pun dilatih di tempat ini. Ini pula adalah rumah menyambut tetamu. Kesemua tetamu yang datang menghadap Sultan akan disuruh menanti kedatangan baginda di sini. Rumah tetamu ini mempunyai berpuluh-puluh bilik untuk keselesaan tetamunya. Mungkin senapang-senapang ini diletak untuk tontonan umum. Ia bagi mengimbau kembali sejarahnya bagi sesiapa jua yang melihatnya. Tidak kira apa jua agama maupun kaum, setiap hari beribu-ribu pengunjung datang untuk mengenali sejarah di sini. Ini pula adalah pementasan diraja yang tersergam indah dengan bekas-bekas ukiran yang melambangkan kesejahteraan dan penyatuan ummah di zaman itu. Walau apapun, bangunan yang telah mencatat sejarah kegemilangan Islam ini akan musnah di mamah usia jika tidak dijaga dengan rapi. Bandar Hyderabad bukan saja terkenal dengan kesan-kesan peninggalan kota-kota Islamnya. Malahan, ia juga terdapat banyak masjid yang terkenal di mata dunia. Masjid ini terletak di tengah-tengah kesibukan Bandar Hyderabad. Semasa di Hyderabad, kru jejak Rasul sempat mengunjungi sebuah masjid yang banyak merakamkan detik-detik bersejarah di bandar ini. Inilah Masjid Mekah, masjid terbesar di Hyderabad. Masjid ini diberi nama Masjid Mekah sama ada kerana bentuknya yang mirip salah sebuah masjid di Mekah, atau kerana terdapat sebuah batu di dinding masjid dipercayai telah dibawa dari Mekah. Tulisan ayat Al-Quran di mihrab ini dipercayai telah dibawa dari Iraq dan ia berusia lebih 200 tahun. Kami difahamkan bahawa kalimah-kalimah yang terukir di dalamnya diperbuat daripada emas tulen. Di
Di dalam bilik ini terdapat warisan peninggalan Rasulullah SAW seperti janggut baginda. Walau bagaimanapun kami tidak dibenarkan merakamnya kerana bilik ini hanya akan dibuka pada hari kelahiran baginda 12 Rabiul Awal. Kami difahamkan juga terdapat lebih daripada 25 buah masjid seluruh India menyimpan warisan Rasulullah. Masjid ini diasaskan oleh Sultan Muhammad Qutub Shah dalam tahun 1614. Dan pembinaannya telah disempurnakan oleh Raja Mughal terkenal Aurangzeb. 8,000 orang telah diarah untuk menyempurnakan pembinaan masjid ini. Sultan Muhammad telah menjemput kesemua orang alim untuk meletakkan batu asas dengan syarat mereka tidak pernah meninggalkan sembahyangnya. Tiada siapa berani tampil ke hadapan. Akhirnya, Sultan sendiri telah ke hadapan kerana baginda tidak pernah meninggalkan sembahyangnya sejak berusia 12 tahun. Kami difahamkan juga bahawa ramai pemimpin Islam dunia telah mengunjungi masjid ini, termasuklah Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Semua pembinaan masjid ini adalah daripada batu granit. Dalam bulan Ramadan, masjid ini boleh memuatkan 10,000 jemaah untuk bersembahyang tarawih. Hyderabad adalah satu-satunya bandar di India yang tidak pernah ditakluki Inggeris. Selepas India mendapat kemerdekaan dari kerajaan Inggeris pada tahun 1947, kerajaan India telah memaksa kerajaan Hyderabad menyerahkan jajahannya kepada mereka. Hyderabad memang kaya dengan keindahan alam semula jadinya. Seorang raja dan penyair pernah memuji bandar Hyderabad di dalam puisinya. Baginda berkata, bandar ini ibarat syurga. Setiap pagi, bandar Hyderabad hidup dengan pelbagai kegiatan. Manusia berduyun-duyun tiba dari segenap ceruk rantau dengan pelbagai tujuan berbeza. Kenderaan bersimpang siur di jalan raya berlumba-lumba mencari rezeki menuju destinasi. Ragam penjual jalanan menarik pelanggan, menambah seri warna dan rona kota. Tidak jauh dari Masjid Mekah, satu lagi mercu tanda berdiri megah. Binaan bersejarah ini digelar Sham Minar, bermaksud 4 menara. Dibina Sultan Muhammad Qutub Shah pada tahun 1590, Sham Minar menampilkan reka bentuk menara 4 sudut sama rupa dengan lakaran ukiran motif jalinan ilham Iran dan India. Sejak ratusan tahun lagi, Hyderabad menjadi tumpuan pengunjung semata-mata kerana wujudnya Masjid Mekah dan Menara Sham Minar. Sejak beratus tahun, tinggalan Islam ini agung dan tersohor pada mata luar. Hyderabad, kota masyarakat Islam, datang berdagang, seterusnya menetap sebagai pemilik kedai-kedai jualan di sepanjang jalan utama bandar. Kehadiran kami menambah meriah suasana. Masing-masing mahu visual jualan mereka dirakam. Papan tanda perniagaan jelas menunjukkan bahawa dunia perniagaan di Hyderabad dimonopoli masyarakat Islam.
Sememangnya Hyderabad juga kota rezeki. Rezeki bagi mereka yang mahu berusaha dan bersabar mendepani cabaran. Tradisi pemerintah Empayar Islam mengarahkan pembinaan mercu tanda agung ternyata diteruskan di Hyderabad. Semangat tinggi, kecintaan, cita rasa dan tekad masyarakat silam mengilhamkan pembinaan bangunan bersejarah sesungguhnya adalah komitmen mengangkat maruah agama secara berterusan. Budaya memakan sirih popular di kalangan masyarakat India, tradisi sejak berzaman. Begitulah resam alam, pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Pengembara Arab Muhammad Saqi pernah mengunjungi Hyderabad, lantas menyebut bahawa bandar ini tempat rehat tiada bandingannya di samping menyimpan tamadun agung. Manakala pengembara Perancis Tavernier menyatakan bahawa bandar ini dahulunya dirancang sebagai antara bandar terbaik di India. Binaan agung di tengah bandar bukan sekadar tontonan umum, melainkan lambang Islam tertegak di bumi India. Tegaknya agama hasil pergelutan gigih generasi lampau. Pada menara Charminar ini terdapat ukiran motif bunga-bungaan, bijian padi, buah-buahan dan sebagainya. Pengamatan mereka Islam terhadap kejadian alam amat tinggi. Ilham cipta kekal hingga hari ini dikenang sebagai warisan kesenian unggul. Sejarah membuktikan betapa dunia Islam syarat dengan hasil penciptaan tiada bandingan. Kunjungan kami seterusnya, New Delhi. Kota menjanjikan pelbagai penemuan kerana di sini pernah gemilang sebagai pusat pemerintahan kerajaan Islam. Antaranya, menara setinggi 74 meter dipanggil Qutub Minar. Tidak lengkap kunjungan ke Delhi jika tidak meluangkan masa singgah di Qutub Minar ini. Kehebatan Qutub Minar lebih daripada apa yang kami sangkakan. Kesenian satu cita rasa, seni tulisan surah Al-Quran satu tanggungjawab. Untuk menyelami hakikat pembinaan Qutub Minar, ikuti kembara kru jejak Rasul di India esok.